Dia satu tak betul ke bawah pokok apa tu naik tak ham tinggal tak nampak. ini kalau ini dapat dulu gitu saya serah boleh Jadi kembang. ini tak lagi boleh lagi tu berkabun lagi tak selesa. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah. Allah mana? Ar-Rahmani, yang amat pemurah, yang amat boroh. Tak? Yang amat boros, yang amat pemurah. Dengan makna bijalalin ni'ami, dengan mana? Dengan sebesar-besar nikmat. Tak, sifat pemurah Tuhan ni, sifat boros Tuhan ni tak pilih bulu. Islam ke, kafir ke, semayang ke, tak semayang ke, seluar pendek ke, jubah ke, pakai serban ke, rambut kuning ke, dia bagi belakang. Sifat Ar-Rahman dia, sifat yang amat pemurah, boros. Tak, bijalalin amin, dengan sebesar-besar nikmat dia bagi belakang. Sebab dia bagi tu, dia tak kisah pasal dunia ni tak ada harga di sisi Allah Ta'ala, tak ada nilai. Sekiranya dunia ni ada harga di sisi Allah Ta'ala, jangan kata besar bukit, besar gunung. Tak, sebesar sebelah sayap nyamuk ataupun sepuntung kaki semut. Nescaya seteguk air pun Allah Ta'ala tak bagi minum pada orang kafir. Tak, malahan orang kafir hari ni lagi mewah, lagi berjaya pada kita. Tak. Tetapi sifat Ar-Rahman ni dia kecap atas dunia ni sahaja. Tak, akhirat esok dia tak dapat dah sifat Ar-Rahim. Tu. Dengan nama Allah yang amat pemurah, Ar-Rahimi, yang amat mengasihani. Mengasihani ni dengan makna bidaqaiqin ni'ami, dengan sehalu-halu nikmat. Sifat Ar-Rahimi ni tertentu bagi orang mukmin dalam negeri akhirat esok, dalam syurga. Orang kafir tak dapat kecap dah. Atas dunia kita aku bagi dah mu. Mu nak kemewahan dunia aku bagi. Maknanya hukum aku ada halal haram. Makna mu tak pakai halal haram. Tak, aku dah bagi dah. Hari ni hari pembalasan aku dah. Sifat Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Ar-Rahim aku ni tertentu untuk orang mukmin yang beriman sahaja. Tak. Dia beri nikmat pada orang mukmin di akhirat esok. Tu sedikit sebanyak bahasa tentang bismillah lah. Tu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, puji-pujian itu bagi Allah. Sebab apa dia kata puji-pujian itu bagi Allah? Sebab apa dia tak bercakap puji itu bagi Allah? Sebab dari segi cakapan, puji-pujian itu menunjuk tak banyak lah. Sebab puji ni ada 4. Satu ni dia kira mana syok. Satu dia kira mufrad dak, single. 2 ni tasniyah. Start daripada 3 sampai ke beribu, beratus ribu, puluh ribu, juta dia panggil jamak. Jadi 4 dia kira banyak dah. Sebab tu dia kata segala puji. Puji ni ada 4. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim. Puji qadim bagi qadim, puji Allah Ta'ala bagi diri dia. Dia kata anallah, akulah Tuhan. Tak apa kau, tak jadi tak kabur dah. Pasal dia Tuhan, dia raja, hak dia. Kalau kita kata hak, baru tak boleh. Dah. Tu puji qadim bagi qadim. Puji qadim bagi hadis, puji Allah Ta'ala bagi makhluk. Allah Ta'ala puji Nabi Ayub. Dah. Sebaik-baik hamba yang banyak bertaubat. Asalnya ayat ni turun khusus untuk Nabi Ayub. Tapi sekarang setelah Nabi Ayub dah wafat, ayat ni Tok Guru kata dah menjadi umum. Siapa yang banyak bertaubat, itulah hamba yang Allah Ta'ala kasih. Ada juga perkataan lain yang kata sebaik-baik hamba di sisi Allah Ta'ala, hamba yang bertakwa betul. Itu bahasa suku nak cerita puji ni. Adalah puji Nabi Ayub dah. Sebaik-baik hamba yang banyak bertaubat. Pasal Nabi Ayub ni hamba yang banyak bertaubat. Tak. Yang ketiga, puji hadis bagi hadis. Kita puji sama-sama kita. Tak. Comel ni jangok nak gimana? Comel baju dah, comel kereta. Tak. Misal kata tak. Yang akhir sekali, puji hadis bagi qadim, puji makhluk bagi Allah Ta'ala. Tak. Kita makan nasi, alhamdulillah, nampak rezeki dia. Tak. Kita dapat nikmat apa-apa, alhamdulillah dah. Tapi Allah Ta'ala kata wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sangatlah hamba aku yang bersyukur. Nampak dapat nikmat, tak nampak daripada Allah Ta'ala dah. Tanya sakit pun aduh Allah. Baru nak tubik Allah dah. Tanya sihat tak tubik mulut dah. Dah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sangatlah hamba aku yang bersyukur dah. Situ sedikit lebih kurang bahasan bismillah lah. Alhamdulillah lah. Puji-pujian itu bagi Allah. Allah mana? Allah bukan Tuhan. Nama bagi satu zat yang wajib al-wujud, nama bagi satu diri yang wajib ada. Allah Ta'ala ada Asma'ul Husna, ada 99 lah. Allah salah satu nama yang masyhur. Allah bukan Tuhan, nama bagi Tuhan. Nama bagi satu zat, nama bagi satu diri yang wajib berwujud, yang wajib ada. Tak. Puji-pujian itu bagi Allah. Siapa Allah? Tuhan. Tuhan tu baru maknanya mana apa? Diri tubuh tu. Bukan diri tubuh kalau kita makhluk. Tuhan tak berjenis tak berjenis makna diri zat tu dah. Diri zat tu maknanya Allah ni nama bagi diri zat tu lah. Makna Allah ni satu nama bagi zat yang wajib ada lah. Tu. Tuhan mana? Tuhan yang menerangkan, yang mencerahkan hati-hati kekasihnya, kekasih Tuhan. Allah Ta'ala ni dia mencerahkan, menerangkan hati-hati kekasih dia. Tak? Kekasih sini kena kepada orang-orang mukmin. Tak? Kena kepada orang mukmin, kena kepada wali-wali Allah, kekasih dia. Tak? Kan ada firman kata Allah inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala ketahui olehmu, inna awliya Allah,
bahawasanya wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah tu la khaufun, tak ada ketakutan atas mereka itu, la khaufun alaihim, tak ada ketakutan atas mereka itu, walahum yahzanun, dan mereka tak berduka cita. Nampak segala sesuatu ni mari nikmat ke, mari musibah ke, senyap je. Kadang-kadang berdoa pun tak, malu nak minta ke Tuhan tak. Tapi kita jangan tiru, kita ni orang makam awam ni, doa-doa ni satu ibadat tak. Dia suruh kita berdoa tak. Makam dia lain tak. Orang suruh berdoa, dia tak mau berdoa, malu Tuhan tak. Nak minta tu malu, maknanya nak minta apa lagi, Tuhan cantik siap dah tak. Orang tinggi lagu tu tak. Tu asal kekasih ni kena pada orang mukmin mana? Wali-wali Allah tu tak. Tu. Allah Ta'ala ni, Tuhan ni menerangkan, mencerahkan hati kekasih dia tu lagu mana? Dengan nur iman. Dia bagi cahaya iman tak. Dia bagi nur iman, dia bagi cahaya iman tu tak. Inilah maknanya nikmat yang paling besar bagi kita orang mukmin, nikmat iman dan Islam tak. Orang kafir tak ada nikmat ni. Itulah nikmat paling besar sekali Allah Ta'ala kurnia kepada kita makhluk manusia ni tak. Iman dan Islam tak. Kalau kita ada iman, insya-Allah boleh masuk syurga tak. Kalau mati tak beriman dengan Allah Ta'ala, na'udzubillah tak. Kalau orang bagi hari ni duit 5 juta tak turun masjid kan, ni duit cash money dalam beg 5 juta, murtad tak. Ambil malam balik sampai rumah kau taubat, buat siapa tengok jalan mati tak. Tu mana iman ni, mana nikmat yang paling besar sekali tak. Tu Allah Ta'ala mana cerahkan hati kekasih dia dengan bagi nur iman tak. Tu dan menetapkan dia kan iman tak. Menetapkan dia kan iman padanya, pada hati kekasih. Setelah dia bagi cahaya iman, nur iman pada kekasih dia ni, dia tetapkan pula iman tadi tu tak. Padanya mana? Di dalam hatinya, di dalam hati kasih tu tak. Mana? Kekal dia punya iman tu tak. Itu yang kadang-kadang yang makam tinggi tak. Lain daripada kita tak boleh tiru-tiru tak. Tu. Kata Allah Ta'ala menetapkan iman tadi tu lagu mana? Bila dia ada iman, tak ada cahaya iman, menetap tadi tu dengan terus pengetahuan dan mengertikan pelajaran. Mana dengan terus pengetahuan, dengan terus mengetahui, tahu. Sebab tu setengah-setengah tu maknanya orang panggil hak ni hak makam tinggi lah maknanya. Supaya Nabi Khidir, tak. Setengah-setengah antara yang lain tu orang panggil ilmu laduni. Orang kita orang awam ni duk ambil kesempatan ni ya. Tak kita tu ilmu tak mengaji ilmu pandai ya. Dok malah tu tunggu ilmu laduni. Aish, sedap cakap dah. Ilmu laduni Tuhan nak bagi orang lagu mana? Orang yang bersih dengan Tuhan. Kita orang awam ni Allah hari-hari kena dosa dah. Sebab Imam Syafi'i pernah mengadu pada Tok Guru dia. Tok Guru, pasal apa ni saya ni mengapa payah ingat, mengapa mudah lupa, belajar payah faham. Tok Guru dia kata tinggal maksiat. Imam Syafi'i buat maksiat apa? Dia bukan mencuri sebab kita, bukan minum arak dak. Dia berdosa cara-cara dia. Orang tinggi lagu ni lalai sikit pun dia kira satu dosa dah. Sebab tu dia kata ilmu ni umpama nur, cahaya. Ilmu ni tak akan masuk dalam hati yang ada maksiat. Tak? Tu dia tinggal maksiat, tak tahulah maksiat dia cara lagu mana dah. Sebab ada yang tinggi lagi, dia kata sesaat aku lalai, aku lupa pada Tuhan, aku hukumkan diri aku kafir. Sesaat. Kita apa jam? Orang tinggi dah. Jadi macam ini bukan buat maksiat. Sebab kita mana dia lalai tu dikira satu kesalahan dah. Tu. Jadi Allah Ta'ala tetapkan dengan terus mengetahui. Dah. Tu. Dan mengertikan pelajaran. Makna tu kata mengaji mudah faham. Mengaji faham dah. Mengapa pun maknanya mudah lekat dah. Tu. Dan mengejapkan pengetahuan kekasih dengan mengertikan dalil-dalil. Tak? Maknanya puji-pujian itu bagi Allah, Tuhan yang mengejapkan pengetahuan kekasih bila dia bagi maknanya mengetahui, tahu ilmu tadi tu dan faham ilmu tadi tu,
dia kejakkan dalam hati pula pengetahuan kekasih dia tadi tu tak? Dengan reti pula dalil-dalil. Mana dalil kata Tuhan yang wujud? Mana dalil kata Tuhan ni sedia kala? Sebagai contoh tak? Dia pun buat tubik dalil. Nanti ke depan nanti ada tak? Kalau kita pasih saja di mulut kita, tak lepas pada ain tak? Jadi dia kata kekasih-kekasih ni setelah dia bagikan pengetahuan tadi tu dan maknanya mengertikan pelajaran, dia kejakkan pula pengetahuan tadi tu tak? Dengan reti dalil-dalil. Tak? Sebab tu orang panggil arif billah tu tak? Maknanya dia kenal Tuhan tu kenal sungguh. Kita kenal ni kenal dengan dalil, berbeza. Kita orang awam ni kenal Tuhan dengan dalil sifat 20. Dia bukan dalil dah, dia ni mana kenal. Wallah alam lah. Masa saya tak duduk makam tu tak cerita tak boleh tak? Dia kenal bukannya kenal dengan dalil tak? Tu, mana dia reti dalil-dalil tu tak? Dan merenung-renung tu merenung-renung. Kalau bahasa Malaysia kita renung. Tak? Dia renung-renung tu bahasa petani. Dan merenung-renung fikiran. Maknanya Allah Ta'ala ni lagi mengkejakkan pengetahuan kekasih dia tadi tu tak? Dengan maknanya merenung-renung fikiran. Makna menilik, merenung-renung fikir tilik tak? Hak tadi Allah Ta'ala kejakkan pengetahuan dia reti dalil tak? Yang ni Allah Ta'ala kejakkan pengetahuan juga tadi tu dengan dia renung-renung fikir tak? Dia dapat mengetahui tak mana? Tuku kata lepas fikir tak? Kita ni bukan ilmu laduni. Dia ilmu dia ada dua, ada ilmu laduni. Kita orang awam ramai-ramai ni orang panggil ilmu bangsa kasbi, ilmu bangsa usaha ikhtiar. Ambil kitab pergi masjid, ambil kitab pergi surau. Tak? Belajar tak? Tiba-tiba tak pergi surau masjid. Kawan tengok ilmu laduni. Sedap tak buat alasan tak? Laduni lagu mana tak? Tu. Kalau ilmu laduni sebab wali-wali tu tak? Nabi Khadir apa semua tu tak? Mana kita renung fikir baru nampak masalah tak? Sebab tu dia panggil dalil ada dua. Satu dalil akli, satu dalil naqli. Dalil akli ni dalil akal. Mana dalil kata Tuhan wujud? Kita pun buat mari wujud akal. Bagian. Dalil naqli ni, naqlun ni pindah, ambil pada Quran dan hadis. Tak? Tu. Jadi kita renung fikir baru nampak tak? Tu. Dan mengulang-ulangi bicara pelajaran hingga latas ni bahasa petani. Latas ni maknanya jelas, nyata, terang. Tak? Maknanya puji-pujian itu bagi Allah Tuhan. Tuhan yang Tuhan yang mengkejakkan pengetahuan kekasih itu tak? Dia kejakkan pengetahuan kasih tadi, kejak lagu mana? Tadi hak mula reti dalil tak? Yang kedua kita fikir tilik tak? Yang ketiga dia bagi kejak pengetahuan kekasih dia tadi tu dengan mengulang-ulangi bicara pelajaran hingga latas, hingga jelas, hingga terang, hingga nyata pada pandangan muqalab, pada pandangan yang berakal. Tu kata mana lepas khatam ngaji pula, buat wirid. Kalau orang dah faham dah, habis khatam baca pula. Orang tak faham khatam, ada orang baca nadah pula. Tok Guru Baba Ismail Sepanjang, dia ni ketua ulama Al-Fatani. Setara dia orang hebat, orang alim, ilmu melaut sekalipun, dia khatam kitab ni 7 kali khatam. Baru nampak setara dia. Kita sekali pun tak khatam lagi dah. Dan juga ada sahabat sana cerita, masa dia pergi Mekah tu sampai demam dia. Dia mimpi Zakaria Al-Ansari pengarang kitab Syarqawi Tahrir, kitab fiqh tu 2 kulit. Satu kulit tebal. Wasiat pada dia supaya baca kitab dia tu khatam 7 kali. Dah hebat buat sepanjang lah. Setara dia pun ulama besar dah, alim dah. Siap ada kitab karangan dia sendiri dah. Mizan apa nama tu dah.
Ni pun khatam ni 7 kali dah kita ni. Sekali betul khatam. Ya, kalau sekali khatam pun maknanya sama-sama gitu dah. Masuk hutan semua lah. Baru orang panggil baru rumput tu barunya. Baru tunduk-tunduk gitu dah. Masuk kali kedua pula tebas sikit pula dah. Dah. Setara dia 7 kali dah. Maknanya ulang-ulangi bicara pelajaran hingga lantas, hingga nyata, hingga jelas pada pandangan uqala. Tok guru kata lepas khatam mengaji, kan. Jangan bosan. Dan terangkat kesamaran. Dan maknanya bila kita ulang-ulangi bicara pelajaran maknanya khatam mengaji dah. Maknanya kita mengulang-ulangi bicara tu hingga terangkat kesamaran, hingga hilang kesamaran dalam hati. Hari ni kata, Mama, Tuhan ada ke mengaji masjid? Ada, Ustaz tu hurau Tuhan wujud. Duduk 3 bulan lagi, Mak. Tuhan ada, Mak? Tak tahulah Tuhan. Dia mari taraduk dah. Tak. Biar kejap sungguh tu kata akidah ni seumpama kita ambil kayu tu, kita pacok dalam tanah tu, nak goncang tak boleh kemah. Pasal akhir zaman ni fitnah banyak. Ayo pindah kerajaan langit dah. Apa? Rasul Dahri lah timur wahyu belakang Bukit Kelih dah. Lepas tu apa lagi tarikat hak diisi Batu Lima tu. Tok Saleh pesan dah, pok-pok mu dia kata, malam nak pergi minum air nak mengetai di kedai, dia tengok bola lagi. Tapi aku nak pesan satu jangan pergi Batu Lima dia kata. Batu Lima dari pondok dia tu bukan dalam 3-4 kilo. Buah halaqah bulat dah. Ngati la ilaha illallah semayang dah. Situ nampak salah dah. Sedangkan Nabi Muhammad kita sampai ke akhir ayat semayang dah. Semayang satu dah salah. Dia berhalaqah bulat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu aku pusing ke belakang rotan. Piak aku kata belakang lah. Rasar kan tak sampai. Karut dah. Tapi ramai orang ikut. Tak? Tu guru kata dan Tuhan kali sikit dah. Allah jangan nampak diri kita dah. Segala sesuatu pemberian dia dah. Tu. Biar kita tu terangkat sama tak ada. Syok dah. Kejap kata Allah Ta'ala ada. Tahun depan pun Allah Ta'ala ada dah. Gitu. Dan rahmat Tuhan. Rahmat ni asal makna rahmat. Tak. Makna rahmat ni kasih sayang Tuhan. Tapi Tok Guru kata sini dah. Rahmat dengan nikmat ni satu makna. Tak. Rahmat dengan nikmat ni satu makna. Tak. Tetapi maknanya sebutan berlainan tak. Nikmat lain sebut. Rahmat lain pada hakikat sama tak. Tapi cuma yang masyhur di pengajian kitabnya rahmat ni kasih sayang Allah Ta'ala tak. Dan rahmat Tuhan tak. Dan kesejahteraan Tuhan. Kesejahteraan ni makna beri keselamatan, beri perlindungan, beri selamat tak. Kedua-dua tadi tu kasih sayang Tuhan dan beri kesejahteraan keselamatan tadi tu tak. Turun kedua-dua tu atas semulia-mulia makhluk. Siapa dia semulia-mulia makhluk? Di sisi Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak. Jangan kira orang kafir. Orang kafir ni Muhammad macam-macam dia kata tak. Majnun gila lah. Tak. Nabi Muhammad itu kan syair tak. Syair orang Arab kan suka syair tak. Kita Melayu pantun tak. Nabi Muhammad ni karang Quran sendirilah tak. Tak sekira di sisi orang kafir tak. Kira di sisi Allah Ta'ala makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak. Dan juga makhluk yang mula-mula Allah Ta'ala cipta nur Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah Ta'ala cipta makhluk yang mula-mula nur Nabi Muhammad kita, Allah Ta'ala duduk seorang-seorang dia masa tu tak. Langit tak ada lagi, bumi tak ada lagi tak. Bila start jadi nur Nabi Muhammad kita sampai ke hari ni tak, baru ada makhluk tak. Sebab tu kata kalau orang tanya lagu ni, Tuhan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Dah sebelum ada makhluk tak nak bersalah dengan siapa. Kita tak terlintah. Tapi soalan pelik-pelik jangan tak. Orang tanya pelik-pelik tak. Tok Guru kata pada takdir sekiranya ada makhluk waktu tu bersalah, memang waktu tu tak ada makhluk tak. Tu kadang-kadang
Persoalan ni pelik-pelik tak? Nabi Muhammad semula-mula makhluk tak? Dan sebebas-bebas utusan, dan maknanya rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan ni, dan beri keselamatan, beri perlindungan ni tadi dah. Turun kedua-dua tu atas sebebas-bebas utusan. Siapa sebebas-bebas utusan? Yang ni utusan daripada Allah Ta'ala dah. Dia maknanya tak ada sakatan, tak ada had bagi dia. Di Lamir dia boleh dakwah, di Pekan dia boleh dakwah, Kuantan dia boleh dakwah tak, Kuala Lumpur boleh dakwah, Johor boleh dakwah tak. Tak ada sakatan bagi dia tak. Kalau kita tak boleh. Kalau orang Pekan Tanah Putih tak nak masuk kampung orang, misalnya kata nak masuk mana, masuk kampung Semangat misalnya kata tak, kena minta izin tok pak dia dulu dah. Lepas tu misal lagi mana, orang Tanah Putih misalnya kata tak, maknanya orang mana, orang Sungai Isak misalnya kata tak, nak masuk Sukahati tak boleh, kena jumpa ketua kampung Tanah Putih tu tak. Dia ni tak ada, bebas, tak ada sakatan bagi dia. Dan sebebas-bebas utusan tak ada sakatan, tak ada had bagi dia tak. Siapa dia semula-mula makhluk ni tak, dan sebebas-bebas utusan ni? Nabi Muhammad yang dibangkitkan, yang dilantikkan dengan seruan mengasahkan Tuhan dan menunjukkan jalan-jalan kelepasan. Semula-mula makhluk ni tadi dan sebebas-bebas utusan ni tadi, Nabi Muhammad SAW yang dibangkitkan, Allah Ta'ala bangkitkan dia, lantik dia tu sebagai utusan dengan seruan, maknanya dengan menyeru, dengan disuruh menyeru tak? Mengasahkan Tuhan ni. Tok Guru kata sini pada ayat kata dibangkitkan dengan seruan mengasahkan Tuhan ni, inilah isyarat kepada ilmu usuluddin, ilmu sifat 20. Pasal dia nak suruh mentauhidkan Allah Ta'ala. Tak? Tu. Dan menunjukkan jalan-jalan kelepasan. Mana menunjukkan jalan-jalan kelepasan? Kelepasan daripada seksa Allah Ta'ala, kelepasan daripada azab kubur, kelepasan daripada azab neraka. Sini dalil pula menunjukkan, tu kata ilmu fiqh dah. Sini menunjukkan pada ilmu syarah, ilmu fiqh dah. Sebab tu yang Nabi buat marin tiga-tiga dah. Fiqh, tauhid, tasawuf. Tiga-tiga ni fardu ain dah. Yang masyhur tu tak, talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin wa muslimah tu tak. Usuluddin nampak? Allah Ta'ala bangkitkan dia tu dengan seru, mana menyeru kepada makhluk ni tak, kepada umat-umat dia tu tak, supaya mengasahkan Tuhan, mentauhidkan Tuhan. Isyarat kepada ilmu usuluddin. Tak? Dan juga mana Nabi Muhammad tadi dilantik dia tu dengan menunjukkan jalan kelepasan kepada umat-umat dia, kelepasan daripada seksa Allah Ta'ala, seksa kubur, seksa neraka dah. Jadi ini menunjukkan kepada ilmu fiqh. Tak? Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tauhid, mengasahkan Tuhan. Fiqh, menunjukkan jalan kelepasan, buat amal ibadat dah. Tasawuf, nak mensucikan hati kita dah. Nak menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala dah. Tiga tu wajib dah. Dan atas keluarganya, keluarga Nabi, tak, keluarga Nabi ni Tok Guru kata asalnya kena kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dua puak ni, dua golongan ni yang haram makan zakat. Tak? Asalnya makna keluarga Nabi ni kena kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib yang tak boleh makan zakat. Tapi di sini Tok Guru kata maksud keluarga ni segala orang mukmin. Kalau kita orang mukmin beriman termasuk dalam keluarga Nabi. Amin tak? Dan termasuk dalam keluarga Nabi tak. Bukan apa? Hak kita nak akhirat esok tu syafaat dia tu tak. Tu. Tok kata sini dah menjadi umum nak masuk keluarga sini segala orang mukmin. Asalnya Bani Hashim dan Bani Muttalib tu lah tak. Tu. Dan sahabat-sahabatnya sahabat Nabi, maknanya rahmat Tuhan ni, kasih sayang Tuhan ni, dan juga beri kesejahteraan, beri keselamatan, beri perlindungan ni turun juga dah atas sahabat-sahabat Nabi ni dah.
sahabat Nabi ni sebaik-baik ini umat Nabi Muhammad ni. Sebaik-baik ini umat. Sebab apa? Sebab Nabi kata dah afdalu qarni, seafdal kurun, sebaik-baik kurun, kurun aku. Satu kurun 100 tahun tak? Maknanya kita dah ni dah 1442 dah. 1400 tahun dah Nabi tinggal kita. Tak? Satu kurun 100 tahun. Maknanya seafdal kurun, sebaik-baik kurun aku. Tak? Hebat tak hebat orang dulu. Sehingga kenapa? Sayyidina Umar pun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lah. Dia lalu kok ni, setan iblis lalu kok tu tak? Nampak dia pol lagi. Yang kata kuatnya iman dia tu tak? Kita lah ni yang kata lari tak dekat lagi kodoh tak? Molek-molek dapat motor nak rekod nak ke masjid tak? Zoom kau nak lain pula tak? Tu hebat tak? Bila dah Rasulullah dah wafat, tinggal golongan sahabat. Lepas tu tabi'in sampai kepada kita tak? Makin kurang tak? Tu sahabat ni sebaik-baik nikmat dia lah, terbaik tak? Tu. Dan sebersih-bersih kelasan, maksud sebersih-bersih kelasan ni sahabat Nabi ni tak? Dia tu tadi sebaik-baik umat. Dia tu juga sebersih-bersih kelasan. Tok Guru kata maknanya yakni orang-orang yang terpilih di sisi Allah Ta'ala. Kita ni orang tak panggil sahabat dah. Buatlah amal banyak mana pun orang tak panggil sahabat dah. Sebab takrif sahabat ni apa dia? Sahabat ni orang yang bertemu, orang yang berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Dah berjumpa dan beriman. Ada ke hak berjumpa tak beriman? Ada. Abu Jahal. Jahat dua tu. Ambil kayu duri dah, ambil pokok-pokok duri kalau kita lah ni apa? Pokok salak ke, tak? Ambil kerat dahan tu tak? Campur tengah jalan nak suruh Nabi pijak tak? Abu Jahal tu tak? Berjumpa, bertemu, tapi tak beriman, tak panggil sahabat. Uwais Al-Qarni tak panggil sahabat. Dia hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tak berjumpa, tak panggil sahabat. Dia takrif sahabat ni berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi dah tu. Pengertian sahabat dah. Kita ni tak panggil sahabat dah. Tak. Dia kata sebersih-bersih kelasan tu Guru kata orang yang terpilih dah. Tu. Beruntung orang terpilih tak? Sebab ada tu Guru ngajar tak? Dia kata untung Nabi Muhammad Allah Ta'ala pilih dia tak? Apa tak pilih kita tak? Mana beruntung tak? Sehingga orang kafir nak curi benih dia tak? Ada seorang perempuan ni, dia berlakon tak? Berlakon maknanya dia tahu dah apa ni zuriat ni, mana benih Nabi kita Muhammad ni akan jatuh dalam rahim ni sekian-sekian hari, malam sekian-sekian tak? Dia pergi menyamuk masuk dalam kemah tapi tak jatuh dalam rahim dia juga. Pasal dia nak zuriat mana benih Muhammad tu, tapi Allah Ta'ala pelihara dah. Tak dapat kaum kafir dah. Tu. Dapat ke Aminah lah ibu dia tu dah, ibunda Nabi dah. Tu. Adapun kemudian daripada itu, daripada mana? Daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dan rahmat Tuhan dan kesejahteraan Tuhan. Tiga-tiga tu selepas pada tu, maka tak kala, maka apabila adalah pada tahun 1335. 1335 dan ni 1442 dah. Kita ni dah 107 tahun dah. Semalam kira semalam, bukan semalam. Semalam tu lah. Semalam bukit kuh semalam lah. Mana kita ni dah 107 tahun. Tua pada kita lagi dah. Kita ni mana beranak dulu pada kita dah. Tua dia lagi dah. Tak kala apabila adalah pada tahun 1335 dah. Menuntuti mana? Meminta daripada hamba ni dengan kitab ni pada tu dah. Ismail tu dah. Tu.
Menuntuti meminta daripada hamba oleh setengah-setengah saudara, oleh sebahagian daripada saudara dalam Islam tak? Tu. Yang adalah hamba ini dhif saudara, dhif ni tetamu. Dia pada ni dia duduk di Mekah. Tapi dia musafir pergi ke Kedah di kampung Pendang. Pasal dia ada sahabat di situ, dia ada warah-warah di situ. Bunyi-bunyi warah al nafsahai nanti sampai sana panjang umur dah. Bunyi kata Pak Tihmat tak? Pak Tihmat bunyi kata nasak-nasak dia juga dah. Baru ni Ustaz Mata Sunni kata baru balik jumpa dia dah. Saya pun baru telefon adik saya dah. Adik kata sihat dia, alhamdulillah, nak minta panjang umur nak jumpa dia dah. Keturunan dia juga dah. Titih nasak dia dah. Pak Tihmat ni dah. Ada ayah saya cerita dah. Dia orang tua dulu kan pergi haji tu, ada pakai tali pinggang hijau tu dah. Pakai tali pinggang hijau dah. Dia suka sedekah. Nampak budak sedekah. Nampak budak sedekah. Ada sekali tu dia pergi mandi, dia sangkut. Orang pergi ngintai. Buka tak ada duit. Satu. Yang kedua pula, ayah cerita dia bawa kereta dah. Kereta mati, minyak habis. Dia kata kat anak murid dia tu, pergi cedok air kat tu, tak ada air tu. Cedok air, bola kaki. Start hidup. Kelebihan Tuhan bagi dah. Kita mencari ni tu, orang macam tu tak mencari tambah dah. Dia kata, insya-Allah minta panjang umur dah. Jadi dia balik Pendang ni, Pendang Tanah Merah dah. Dia balik Pendang ni dia jadi dhif, jadi tetamu bagi saudara ni. Sini saudara kena kepada Haji Ahmad dan Haji Muhammad Nur. Haji Ahmad ni ayah, Haji Muhammad Nur ni anak. Dua beranak. Dua beranak ni Tok Guru Saleh kata, dua-dua beranak ni menadah dengan pada ni dah pengang kitab ni dah. Tu. Jadi minta pada ni setengah-setengah saudara mana? Haji Ahmad lah mintanya. Soal dia cakap sama-sama dia tak salah. Tok Guru, tolong karang kitab 1 sifat 20. Soal satu tu depan dia dah. Tu. Menuntuti minta apa? Minta akan bahawa hamba tulis, hamba karang bagi setengah, bagi sebahagian daripada kekasih Haji Ahmad. Tu kata kekasih sini kena kepada Haji Mak Hasan, Banggur terus Tanah Merah Pendang, sama-sama sekampung. Haji Ahmad pun Pendang, Haji Muhammad Nur pun Pendang, nak beranak ni. Haji Mak Hasan ni pun Pendang juga. Cuma beza kampung lain-lain dah. Haji Ahmad dengan Haji Muhammad Nur ni kampung Tubir, Pendang. Hak Haji Mak Hasan tadi Banggur terus Tanah Merah, tapi dalam Pendang juga dah. Tu dah. Jadi Haji Ahmad ni minta pada ni suruh karang kitab sifat 20 kepada Haji Mak Hasan ni dah. Tu. Meminta akan bahawa hamba tulis, hamba karang bagi setengah daripada kekasih Haji Ahmad. Karang apa? Tulis apa? Akan sifat 20. Tok Guru tolong karang kitab sifat 20 satu Tok Guru. Tak? Haji Ahmad minta untuk kawan dia, kekasih dia, masuk kawan, nak kawan dia Haji Mak Hasan tu tak? Tu. Bila Haji Ahmad ni minta, tak? Tu. Maka dengan taufik Tuhan, tak? Dengan beri kekuatan Tuhan. Taufik ni maknanya qudratu ta'ati 'alal 'abdi. Qudratu ta'ati beri kuasa, beri kekuatan buat taat 'alal 'abdi kat atas hamba. Kalau tak ada taufik dah Allah nak semayang, nak lihat dah. Tapi kalau taufik manis berasa dah. Ada kemanisan, ada rajin dah. Tapi kata taufik Allah Rabbi bahasa berat dah. Tu. Gulawan taufik ni orang panggil khizlan. Khizlan ni gulawan taufik, maknanya Allah Ta'ala beri kekuatan juga, tapi kekuatan untuk buat maksiat. Ni taufik dah, mana qudratu ta'ati 'alal 'abdi, beri kuasa, beri kekuatan buat taat ke atas hamba. Tengok macam Rabi'atul Adawiyah dah. Sehari semalam 24 jam dia sembahyang 1000 rakaat. Allah, kita berapa rakaat?
Fardu 17 rakaat dah. Zuhur 4, Asar 4, 8. Maghrib 3, 11. Isyak 4, 15. Subuh 2, 17 dah. Kau belah ba'diyah rajin buat malah dak dah. Duha rajin buat malah dak dah. Tahajud dak langsung dah. Dia 1000 rakaat sehari semalam. Tu pun dia kata lagi, ya Allah, sekiranya aku buat amal ibadat ni kerana nak syurgamu, mu campur aku dalam syurgamu. Sekiranya aku buat amal ibadat kerana takut nerakamu, mu campur aku dalam nerakamu. Aku buat amal ibadat semata-mata nak kepada engkau, ya Allah. Hebat dia dah. 1000 rakaat kita. 17 rakaat tambahlah sunat qabliyah ba'diyah dah. 10 rakaat, 27 rakaat tu pun berasa Allah hebat pada orang lah. Oleh malah berlaku kita rajin dah. Ni al-Qur'an tak? Hebat pokok ni dah. Allah. Mengang sifat 20 dah. Maka dengan taufik Tuhan, maknanya Allah Ta'ala beri kekuatan pada dia, berlakulah kolam hamba. Kolam ni pen. Dia bertani dengan Thailand, dia tak cakap pen, dia panggil kaleng. Dia ambil kaleng kau tak? Kaleng. Kolam. Bukan kolam mandi tu. Kolam ni pen dah. Berlakulah mana mengaranglah dah hamba di dalam beberapa hari dah atas beberapa lembar, atas beberapa helai kertas dah. Jadi bila Haji Ahmad ni minta kepada Tok Guru ni suruh karang kitab sifat 20 pada Haji Mak Hassan ni dah, karang kitab sifat 20 dengan taufik pemberian Allah Ta'ala tu, dia pun mengarang kitab dia beberapa hari semasa dia musafir ke Kedah tu saja dah. Dia karang pula atas berapa helai kertas saja dah. Bukan kata dia mari ke Kedah tu dia bawa kitab. Bukan kata dia bawa kitab satu trailer dah. Dia cuma musafir. Macam mana kalau kita musafir? Kita nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Kedah esok macam kata dah. Ada kita bawa berapa? Bawa rumah kita putih air mesin masuk bawa dah. Dah dah. Sekadar musafir. Baju tu 3 helai macam kata nak kita ke pagi dah. Duit untuk perbelanjaan sikit lah. Betul lah. Peti air tak bawa. Mesin basuh tak bawa lah. TV tak bawa lah. Dia pun musafir. Dia bawa sekadar perjalanan musafir dia lah. Dah. Bukan kata kitab seterela. Dah. Cuma dia karang kitab tadi tu dalam masa beberapa hari atas beberapa lambar kertas mana? Atas beberapa helai kertas daripada ingatan-ingatan pelajaran. Tunggu kata maksud dia nya dah. Dia karang kitab ni dah. Maknanya yang mana dia ingat daripada yang dia belajar. Bukan kata dia rojok kitab tu, rojok kitab ni, ambil kitab tu, ambil kitab ni, dah buat rujukan kitab tu dah. Dia karang dalam masa beberapa hari itu dah atas beberapa helai kertas dah. Daripada hak mana dia ingat-ingat masa dia belajar tu dah. Itu panggil orang alim. Sebab kaedah ulama kata lagi mana? Al-ilmu fis sudud la fil kutub. Ilmu di dalam dada, bukan di dalam kitab. Kita ilmu dalam kitab. Ustaz nak tanya Ustaz. Hai, tak ingat minggu depan Imam Syafi'i kata lagu mana? Selepas daripada zaman aku, tak kira ulama ke tok guru, ilmu dalam kitab. Tapi tak apa, ada juga ilmu dah. Sebab tu Imam Malik ketua, ilmu ni umpama bandingan seumpama binatang perburuan yang liar. Jadi kalau kita pergi berburu kijang, pelanduk dah. Bila kita dapat pelanduk tu, kita nak ikat dengan benang pun, nak ikat dengan tali kukuh. Ikat dengan benang putih dah. Kita ikat dengan tali yang kukuh. Macam itulah ilmu. Kita mengaji, Imam Malik kata kena tanda, kena dobik, kena buat catatan. Tak? Dia kata maka setengah daripada orang yang bodoh, dia kata tak, berburu 3-4 hari tidur dalam hutan dengan nyamuk, dengan pacat semua dah. Tiba-tiba dapat pelanduk, pikul pelanduk pun balik sampai dekat rumah dah. Tak ikat letak kat tangga. Lapar 3-4 hari tidur dalam hutan, naik makan tu lah. Sudah makan, mandi ya. Dah mandi bagi sebuah badan. Sudah mandi, berehat dah, bangun tidur dah. Penat ni 3-4 hari duduk dalam hutan ni nak berburu dah.
tidur. Cadangnya bangun tidur esok tu baru nak pergi ambil pelanduk letak tangga tidak. Tak ada binatang tu liar dah. Serupa tu dah ilmu. Masa menadah ni ingat. Setahun 2 tahun kemudian maknanya ma hufiza farra, ma kutiba qarra. Ma hufiza apa yang kita hafal, farra akan lari, mana akan lupa. Tapi ma kutiba apa yang kita catat, qarra tetap. Kalau lupa pokok kita. Dah. Tu dah. Jadi dia karang ni yang mana ingatan-ingatan pelajaran dia saja dah. Tu kata maknanya bukan dia maknanya ambil kitab tu ambil kitab ni dak dah. Sekadar mana yang dia ingat lah. Tu. Tu panggil alim sungguh. Tak, sebab tu ayah saya pernah kata kat saya dah. Dia kata Nazir, nak tengok mu'alim tak alim ambil kitab kosong baca. Kalau boleh baca alim, nak baca lagu mana? Tak? Tak alim lagi. Tak? Kalau dia baca kitab kosong alim, dia baca kitab penuh dobit, penuh catatan nak. Apa kitab kosong? Tak berani baca dah. Tu. Situ dulu dah sebagai mukadimah dah. Maka jadilah daripadanya risalah yang kecil atas jalan ikhtisar, tanda situ. Maka jadilah